Assalamualaikum dan selamat kembali ke N-Gear. Hari ini kita nak bercerita satu kereta yang mula-mulanya outsider. Nampak macam kereta yang sukar untuk mendapat populariti, tapi sekarang dunia sudah berubah. Tiba-tiba ia telah menjadi satu kereta yang sangat menarik untuk dipilih. Itu kereta dalam segmen D bergelar Volkswagen Passat Elegance 2.0 TSI. Jadi masa mula-mula Volkswagen buat masuk Passat ni, harga dia kurang kompetitif sikit lah. 200, saya ingat masa kita mula-mula cuba 200, lebih pada 205,000 lah. Saya ingat dekat 210,000 harga dia. Tapi sekarang ni sejak dia orang buat CKD dan cuba nak jadikan kereta ni lebih kompetitif, harga dia sebenarnya lebih kurang 188. Tapi sekarang dengan 0% SST ni, sales tax ni, dia jadi 181. Kalau dengan registration apa semua, saya ingat dah 182 kot harga dia. Jadi bila harga 182 ni, dia menjadi satu kereta yang sangat menarik dalam segmen D. Kalau masa mula-mula dulu Volkswagen kata dia punya harga lebih premium daripada Jepun, sekarang dia dah kompetitif dan kadang-kadang kalau tengok macam lebih murah sikit pula daripada Jepun. Apa yang lebihnya Volkswagen Passat ni? Of course kalau kita tengok dengan kereta-kereta Jepun yang lain, benda yang glaring kurang kat kereta ni ialah adaptive cruise control lah. Itu nombor satu. I want to get that out of the way because itu one of my pet peeve lah. Saya rasa kereta segmen D yang kata cas mewah ni wajib ada adaptive cruise control. Tapi nak buat macam mana kereta ni spek dia spek sebelum ni Jadi Accord dengan Camry yang baru masuk ni kereta spek baru. So yang ini dah tak nak buat apa, memang spek ni kita dah pilih untuk Malaysia, dan Volkswagen Malaysia dah pilih, tak ada adaptive cruise control. Tapi dia ada kelebihan yang lain yang banyak. Pertama sekali, mungkin orang akan kata reka bentuk lah. Pasal Volkswagen ni dia punya gaya dan reka bentuk dia tu ada satu timelessness. Dia macam evergreen. Dah lama tengok pun dia masih lagi cantik. Dan sekarang ni dengan gaya reka bentuk baru Volkswagen yang menggunakan garis-garis halus, dia punya lipatan-lipatan sangat halus, very tight radius punya folds, kereta tu nampak mahal. It looks macam jewel, dia punya berkilau dekat dia punya lipatan-lipatan badan itu, menjadikan kereta ni looks like a precision product. Dan bila kita masuk ke dalam kabin, it's repeated again, same way. Kita tengok Volkswagen dia suka buat kemasan-kemasan yang halus, dia menggunakan kemasan-kemasan logam yang halus, kecil, akan nampak macam sesuatu benda yang mahal. Dan seluruh kereta tu memang secara keseluruhannya bila kita pegang, material dia memang soft touch ataupun rasa solid lah. Dia tak ada benda yang rasa loose ataupun longgar. Dan even dia punya seat pun, reka bentuk dia tu kemas dan dia tak showy. Kalau kita banding dengan Japanese punya model sekarang, competitors, I think the Japanese punya design more stylo. Yang ini more laid back and more, orang kata, konservatif. But to some people, mereka akan suka lah yang ini. Dan satu lagi, Volkswagen ni dia punya PS de resistance lah, kata orang kulim tu, ialah dia punya engine. Jadi dah lama dah engine TSI ni menjadi pilihan lah sebagai engine of the year. Dah banyak kali kot engine ni. Tapi sekarang ni masih lagi salah satu engine yang mempunyai power tu capacity ratio yang sangat tinggi lah. Yang ini mempunyai lebih kurang 190 kuasa kuda dan 320 Newton torque. Jadi kuasa kuda tu mungkin agak tinggi tapi not the highest for a 2 liter, tapi torque dia tu 320 Newton torque tu agak banyak lah untuk sebuah family car. Pasal sekarang ni ada engine 2 liter yang dah tune pergi 400 horsepower and don't know 500-600 Newton torque. But itu semua kereta high performance yang harga sampai dekat mungkin setengah juta. But for a family car yang harga 182,000, kesan gabungan daripada enjin yang torque besar ni dengan kotak gear 7 kelajuan yang banyak overdrive ni ialah kereta ni jimat minyak. Awak percaya tak kalau saya cakap yang Volkswagen Passat ni boleh berjalan 1,000 km dengan satu tangki minyak? Of course lah tangki dia besar, 66 liter. Tapi dia punya fuel consumption dia agak bagus, iaitu 6.5 liter untuk setiap 100 km. Maksudnya kalau awak travel 1,000 km,
Betul. Ada tinggal 1 liter lagi dalam tangki. Jadi bolehlah setakat kalau nak sampai rumah tu ada lagi 10 km, boleh lagi lah. Di 1010 km lah kita kata boleh sampai lah dan 1 tangki minyak. Of course kalau nak cecah 1000 km tu janganlah bawa macam setan kan. Betul tak? Di kereta ni bila kita masuk ke dalam kabin dia, benda yang paling penting saya kat Malaysia ni ialah aircon lah. Dan kelebihan dekat Passat ni ialah dia ada 3 zon climatronic. Apa tak tahu dia panggil. Tapi auto dia punya climate control dia 3 zon lah. Orang penumpang depan kanan boleh kawal asing, kiri boleh kawal asing, belakang boleh kawal suhu secara sendiri. Jadi semua orang boleh dapat keselesaan dan kat Malaysia ini sesuatu yang sangat penting. Dia juga banyak USB. Saya rasa kat depan ada 2, kat belakang pun ada 1 dan ada ISOFIX mount. Dan ISOFIX mount Volkswagen ni saya suka pasal dia jenis buka, nampak senang dan antara seat yang saya dah cuba, antara yang senang untuk pasang ISOFIX mount ialah Volkswagen. Most Volkswagen lah memang senang nak masuk dia punya ISOFIX mount. Dia it's quite well designed lah. Most German car macam tu lah dia nak bagi senang. Because I think dia orang punya test kat sana quite strict lah. Kalau susah nak masuk memang kirakan tu lah, tak tahulah. Selain daripada tu, kabin. Sebenarnya Passat ni sebenarnya bukan kereta kecil pun. Kalau nampak pada luar pun panjang dan lebih kita masuk ke dalam, saya kalau duduk di depan, saya dah laraskan untuk keselesaan saya. Kat belakang tu saya duduk masih lagi banyak ruang. Selalunya depan lutut saya tu masih ada. Jadi sekurang-kurangnya 1 genggam lah antara saya dengan lutut saya dengan seat depan tu. Dan boleh duduk agak belunjur juga. Dan yang bagusnya, dia punya tempat duduk bukan tempat sandar, tempat duduk tu agak panjang. So bila panjang maksudnya peha kita disokong sepenuhnya. Dan satu lagi, dia punya suspension pun quite supple. It's quite a comfortable car to ride and dia jarang crash dia punya suspension ni. But it is firm. Cuma dia tak macam sporty punya firm lah. Dia German punya firm ni dia masih lagi supple. Because yang pentingnya kereta ni dia pasal dia boleh pergi laju. Walaupun dia nampak macam pacik-pacik kan, tapi kalau awak tekan memang boleh tinggal jauh lah kebanyakan pesaing-pesaingnya. Jadi bila penting kereta ni dia boleh laju, dia punya suspension ataupun dia punya chassis ni kena competent lah. Dan saya memang kalau bawa ke, let's say kita bawa pergi ke Bentong, ke Pantai Timur, ikut jalan belakang tu pun, you can push it and still feel confident lah pasal there's enough feedback and the chassis is planted, so you boleh seronok lah, enjoy jugalah. You tak boleh lah push dia macam let's say hot hatch ke apa ke, tapi for a large sedan you memang boleh bawa dengan agak laju dan masih lagi ada rasa confident. Jadi untuk Passat yang kali ni lah sebelum ni kita pun dah pernah test the Passat ni, kali ni kita dapat ada colour baru, brown tamarind, tak tahu tapi tamarind tu asam Jawa, tapi warna dia macam brown lah, and it's a very nice colour. Dan masa saya bawa tu saya tak perasan sangat, tapi bila saya nampak kan 2-3 kali dah Passat warna ni macam metallic brown tu, bila dia melintas tu memang kereta tu nampak mahal dan nampak cantik. Dan juga satu lagi perubahan-perubahan kecil lah. Kalau dulu nama Passat tu kecil tulis kat bawah, sekarang nama Passat tu kat tengah-tengah besar dia tulis. So ini trend untuk Volkswagen, dia nampak lebih mewah dan lebih apa orang panggil distinktif lah. Dan dia punya muka depan tu pun lebih banyak krom-krom bar yang halus-halus, menampakkan ianya lebih bergaya lagi. So kita nak skor. Okey, jom kita start bagi skor untuk kereta ni. Reka bentuk. Reka bentuk Volkswagen ni dia evergreen. Jadi bila evergreen tu dia sedikit konservatif lah. Bila konservatif tu nak bagi skor tinggi sangat pun tak boleh, rendah sangat pun tak boleh. Jadi saya rasa kereta ni fair kalau kita bagi dia 7.2 out of 10. Dari segi reka bentuk kabin, sama juga reka bentuk kabin dia. Tak agresif sangat tapi tak boring sangat. Saya suka dia punya center screen tu. Jadi center screen tu untuk yang elegan ni dia besar dan dari situ macam-macam boleh dipaparkan. Termasuklah kita boleh gunakan Apple CarPlay ataupun Android Auto. Apple CarPlay saya rasa boleh wireless, tapi kalau Android Auto kena pakai kabel. Jadi apa-apa pun bergunalah. Saya memang kalau ada Android Auto memang akan cocok lah, pasal senang untuk kita punya all the ways ke apa semua kan boleh senang dipaparkan. Dan selain daripada tu dia juga ada satu ciri ambience lighting lah. Ambience lighting ni dah banyak kereta dah mula ada, dan Passat ni antara yang pelopor lah dalam segmen ni. Dan lampu suasana ni memang menjadikan kabin tu berasa sangat mewah lah bila terutamanya pada waktu malam. Dan dari segi itulah yang menyebabkan dia punya reka bentuk kabin ni at night is much prettier than in the daytime. In the daytime dia nampak macam evergreen, cantik, okey, kemas, tapi malam dia lebih cantik. So saya bagi juga 7.2/10. Dari segi practicality cabin, Volkswagen memang typically very practical cabin. Tempat simpan barang dekat pintu semua boleh masuk botol besar, kat tengah center console ada ruang lagi, tray dekat depan, glove box pun agak besar. Untuk tempat duduk belakang pun ada storage area, pouch, dan itu saya rasa practicality cabin saya bagi 7.5/10. Dari segi pemanduan, kelebihan kereta inilah pada enjin dia lah dan gearbox. Of course gearbox DSG ni memang masih lagi diiktiraf sebagai salah satu gearbox yang terbaik di dunia lah, despite all over the
isu ke masalah ke yang dialami oleh Volkswagen dalam memastikan kereta ni terus berfungsi dengan enjin gearbox DSG yang lama tu. Yang ini DSG 7 speed ni dia dah tak begitu banyak sangat masalah lah. Yang the old one tu ada problem sikit. Dan apa pun yang bestnya ialah dia punya gear change tu seamless. Kalau you bawa dan you tak pay attention to the rev counter, you mungkin tak rasa bila gear change tu berlaku. Cuma dia naik, sedar dia turun, drop, and you tak akan perasan. Dan bila you downshift pun sama, mungkin akan rasa bunyi enjin berubah sikit, but if you're not paying attention, you tak akan betul-betul rasa dia punya gear change tu. Dan benda ni sebenarnya walaupun kecil, sometimes benda-benda kecil ni yang akan contribute to, especially bila kita bawa secara agresif sikit, berenjut-renjut ni yang akan buat setengah orang rasa mual ataupun mabuk, motion sickness. So all these things help to make this car a pretty good drive lah. So in terms of dia punya actual handling itself, for a D segment sedan, it's actually quite par for the cost. Kalau mungkin kita bandingkan dengan pesaing daripada Jepun generasi yang lepas, mungkin dia ada kelebihan sikit, tapi disebabkan kereta Jepun generasi sekarang ni baru masuk, so they're pretty much on par already with this Passat, so that's a 7 out of 10. Value for money, kalau sebelum ni saya memang tak boleh bagi dia tinggi, tapi sekarang disebabkan Volkswagen telah berusaha keras untuk menurunkan harganya, menjadikan ia lebih kompetitif pada harga 182,000 ini sampai hujung tahun lah, pasal ada SST 0% ni. Bila tak ada SST nanti dia balik kepada 188,000. And either way, it's still a competitive price, and I think kita boleh bagi dia juga 7.2/10. Jadi secara keseluruhannya kereta ni, it's a 7.2 out of 10. Not bad for a car yang dah masuk mid-life facelift compared to other competitors yang masih lagi baru. Dah tengok sampai sini. Ada peminat Volkswagen ke sini? Kalau minat, suka tengok sampai habis ni, tekanlah butang like tu dan kongsi dengan kawan-kawan. Dan juga kalau boleh tekan butang subscribe dan butang loceng supaya anda dapat maklumat terkini bila kita muat naik video terbaru. Jumpa lagi.